الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mendengar beberapa ayat Quran dan juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tazkirah santai pada malam ini, insya-Allah saya akan baca beberapa ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi untuk memberi peringatan kepada diri saya sendiri, nasihat dan juga tazkirah mauizah kepada diri saya sendiri, dan mungkin juga dapat boleh diambil manfaat oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum tu kita nak minta bagi respon suara macam mana? Minta sahabat-sahabat yang menyaksikan, melihat ataupun mendengar perbahasan kita ini, minta bagi komen. Suara okey ke tak okey? Okey. Okey, suara okey. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqulu lima tasifu alsinatukum hadha halalun wa hadha haramun litaftaruna 'ala Allahi al-kazib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kaziba la yuflihun. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidahmu. Jangan kita sifatkan, kita gunakan lidah kita untuk mengatakan sesuatu perkara di atas tujuan dusta. Hadza halalun wa hadza haramun. Ini perkara yang halal, ini perkara yang haram. Ataupun ini boleh, ini tak boleh. Kita sifatkan dengan lidah kita, kita sebutkan dengan lidah kita untuk melakukan dusta. Litaftaru 'ala Allahil kazib, untuk mengadakan atas Allah Ta'ala itu kedustaan. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kaziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berjaya. Jadi kita nak sebut dengan lidah kita ini sebab lidah kita juga akan dipertanggungjawabkan, akan disoal, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuturan lidah kita ini yang orang Melayu kita sebut lidah tidak bertulang ini kan. Sama-samalah kita jaga, jangan cepat kita menuduh, jangan tempat kita melontarkan fitnah kepada mana-mana individu dan juga mana-mana golongan. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum, satu puak daripada kalangan kamu menghina kaum ataupun puak lelaki yang lain. Ataupun mencemuh golongan lelaki, dia mencemuh kumpulan lelaki yang lain. Kerana boleh jadi puak ataupun golongan yang dicemuh, dicaci itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula suatu puak daripada kalangan kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu mengatakan keaiban setengahnya yang lain. Dan janganlah pula kamu memanggil-manggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang-orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruk sebutan fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi ayat yang kedua ini melarang
Mana-mana golongan lelaki mencemoh, meremehkan, merendah, mengutuk akan orang lelaki yang lain. Begitu juga sebaliknya kaum wanita. Kalau kita tengok di dalam ayat ini, wala talmizu anfusakum. Kalau kita fokus tentang ayat ini, janganlah kamu mencela ataupun memaki akan diri kamu sendiri. Sedangkan mana ada orang ni maki kat diri dia sendiri, tuan-tuan? Dia cemoh, dia kutuk diri dia sendiri. Tak. Tapi bila kita baca kitab-kitab tafsir, para ulama di dalam mentafsirkan ayat dan juga kalimah ini, janganlah kamu mencaci, mencela akan diri kamu sendiri. Maksudnya bila kita cela saudara kita, saudara yang seagama dengan kita, satu kumpulan yang seagama dengan kita, individu yang seagama dengan kita, bila kita cela dia, dianggap kita mencela dan memaki diri kita sendiri. Sebab innamal mu'minuna ikhwatun. Allah Ta'ala kata apa dalam ayat yang lain? Sesungguhnya semua orang yang beriman itu bersaudara. Maka bila kita kutuk saudara kita, kita caci saudara kita, macamlah seumpama kita mencaci diri kita sendiri. Dan fokus yang kedua di dalam ayat ini, wala tanabazu bil alqab. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu menggerar dengan memberi gelaran dengan berbagai-bagai laqab. Janganlah kamu memberi gelaran dengan berbagai-bagai laqab. Ada pihak menggelar pihak lain, apa dia? Sesuatu laqab lah. Macam contohnya kita kata, satu pihak menggelarkan orang lain ahli bid'ah. Kita kata, pokok ni pokok ahli bid'ah lah ni. Kita gelar saudara yang seagama dengan kita. Pokok ni balas balik. Ini pokok Wahabi lah ni. Maknanya memberi gelaran sesama orang Islam dengan gelaran yang tak baik. Jadi, gelar menggerar ini melibatkan semua kita kata kumpulan. Melibatkan bukan satu kumpulan. Kumpulan pertama pun sama, kumpulan yang kedua pun sama, individu yang sama, individu mana-mana individu pun yang duduk dalam mana-mana kumpulan pun sama memberi cercaan, kutukan, penghinaan kepada individu yang duduk dalam kumpulan lain. Jadi bila kita baca ayat-ayat ini untuk memberi peringatan pada diri saya sendiri, jangan menuduh orang, jangan mengutuk orang, jangan memberi gelaran kepada orang lain dengan suatu gelaran yang tidak baik. Dan apabila kita tengok dalam hadis Nabi pula, tuan-tuan, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara engkau yang dia kata akhaka zaliman au mazluman, yang melakukan kezaliman dan yang dizalimi. Orang yang melakukan kezaliman, yang menzalimi, dan orang yang dizalimi. Dua-dua kumpulan kita kena tolong. Dua-dua pihak kita kena tolong. Sama ada orang yang zalim, orang yang buat zalim kita kena bantu, kita kena tolong dia. Dan orang yang kena zalim pun kita kena bantu, kita kena tolong dia. Faqala rajulun ya Rasulullah. Dia tak dengar. Tak dengar? Jadi kalau ada sahabat yang tak apa dengar, saya ulang sekali lagi hadis ni. Rasulullah bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Berilah pertolongan ataupun bantuan kepada saudara engkau yang melakukan kezaliman dan saudara engkau yang dizalimi. Faqala rajulun ya Rasulullah. Telah berkata oleh seorang lelaki daripada kalangan sahabat, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Aku boleh tolonglah kalau orang yang kena zalim. Aku akan tolong orang yang kena zalim. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu. Bagaimana pendapat engkau ataupun pandangan engkau apabila orang yang melakukan kezaliman, orang yang dizalimi, memanglah aku tahu, kena tolonglah, aku akan tolonglah. Tetapi orang yang melakukan kezaliman, yang kena zalim, memang kita tolong. Sahabat kata memang kita perlu tolong dia, aku akan tolong dia. Tetapi kalau orang yang melakukan kezaliman, macam mana kita nak tolong dia? Kita nak bantu dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahjizuhu, kamu melarang daripada dia melakukan kezaliman, au tamna'uhu, kamu halang dia. Au tamna'uhu minaz zulmi, ataupun kamu halang dia daripada melakukan kezaliman. Fa inna dzalika nasruhu, maka sesungguhnya demikian itu adalah kamu bantu dia.
Jadi dalam isu yang berlaku sehari dua ini, bila ada pihak mengutuk Muhammad bin Abdul Wahab sebagai contoh dan juga Ibnu Taimiyah sebagai contoh, jadi wajib atas kita mempertahankan, membela orang yang dizalimi. Apatah lagi orang yang dizalimi itu adalah seorang tokoh, sama dia adalah seorang ulama ataupun dia seorang pejuang. Macam Muhammad bin Abdul Wahab, dia seorang pejuang. Dia mujaddid sebagaimana yang disebut oleh beberapa tokoh ulama, Dr. Yusuf Qardawi, Dr. Wahbah Zuhaili, Ahmad Syarbasi di dalam kitabnya Yas'alunaka fid din wal hayah, dan beberapa ulama lagi. Dan Ibnu Taimiyah pula digelar sebagai Syekhul Islam. Jadi apabila mereka tokoh ini dizalimi, dikutuk, dicaci, dihina dan dilontarkan sesuatu fitnah terhadap mereka, menjadi tanggungjawab kepada kita sebagai orang Islam yang beriman ni, kita kena tolong mereka. Kita kena tolong mereka. Tolong jawab fitnah yang dilontarkan kepada mereka. Yang kedua, orang yang melakukan fitnah dan dusta terhadap mereka pun kita kena tolong. Berdasarkan kepada hadis ni, tolong macam mana? Halang, sekat dia. Jangan duk fitnah lagi. Jangan duk kutuk lagi. Itu maksud kita. Sebagaimana yang kita nak beramal dengan hadis ni. Apa-apa yang kita buat ni, nak tolong dua-dua pihak lah. Sama ada pihak-pihak yang dizalimi ataupun pihak yang kena zalim. Pihak yang dizalimi ataupun pihak yang melakukan kezaliman. Sebab Nabi kata, tolong dua-dua. Sama ada orang yang melakukan kezaliman ataupun orang yang dizalimi. Dan hadis yang kedua, hadis ni kita sama-sama ambil peringatan tuan-tuan. Bila para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW satu hari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu bila sahabat Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat pada suatu hari, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadru mal muflis? Apakah yang kamu mengetahui, yang kamu faham? Adakah kamu ketahui apakah yang dimaksudkan dengan muflis? Lalu para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'un. Lalu para sahabat menjawab, orang yang muflis daripada kalangan kami, iaitu orang yang tak ada duit dirham dan orang yang tak ada harta benda. Hak tu muflis lah. Itu juga yang kita faham di sudut bahasa kita. Muflis ni orang yang bankrupt. Dalam bahasa Melayu kita pun, muflis ni orang yang bankrupt, tak ada apa. Jadi sahabat pun faham. Sahabat pun kata kepada Rasulullah, muflis adalah orang yang tak ada duit dirham, maknanya tak ada duit, dan orang yang tidak ada harta. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang muflis daripada kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati, dia datang pada hari kiamat, bisalatin wa siyamin wa zakatin. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan dia membawa sembahyangnya, membawa puasanya, membawa zakatnya, maknanya membawa pahala daripada sembahyang. Dia bawa pahala daripada puasa, dia bawa pahala daripada dia menunaikan zakat. Pahala dia banyaklah. Buat ni, dia bawa pahala yang banyak. Dah hasil daripada amalan dan ibadat yang dia buat atas dunia. Wa ya'ti qad syatama hadha. Tetapi walaupun dia membawa dosa dan membawa pahala dan amalan yang banyak, dia maki orang ini, wa qadhafa hadha, dia menuduh orang ini, wa akala mala hadha, dan dia makan harta orang ini, wa safaqa dama hadha, dia menumpahkan darah orang ini, wa daraba hadha, dia pukul orang ni. Maki ke orang, dia kata tadi, tuduh orang, fitnah orang, makan harta orang, menumpahkan darah orang, pukul orang. Bawa pahala banyak, tuan-tuan. Mayangnya, puasanya, zakatnya, zikirnya, kita mengajarnya, kita berceramahnya, tazkirahnya, qiyamulailnya, baca Qurannya, selawat, banyak pahala. Tapi duk maki ke orang lah. Yang jadi kita takut ni, maki ke orang tu, maki ke orang ni, tuduh orang ni, fitnah orang tu, fitnah orang ni. Nampak? Ini peringatan kepada kita semua. Tidak kita kata mana-mana individu, mana-mana pihak. Untuk kita semua. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, bagi ke orang nu daripada kebaikannya. Dia buat pahala sembahyang tadi, puasa, zakat tadi,
Bila dia duk maki kat orang, tuduh orang, fitnah orang, ambil pahala dia bagi kat orang tu. Ambil pahala dia yang lain pula bagi kat orang ni pula. Fa in faniyat hasanatuhu. Bila pahala yang banyak yang dibawa tu terpaksa kena bagi kepada orang sebab fitnah orang, kutuk orang, buat zalim kepada orang ni, lalu pahala pun habis. Bila pahala habis, Nabi SAW kata, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum selesai lagi, pahala dah habis. Sebab banyak sangat duk kutuk orang ni, banyak sangat duk buat salah dengan manusia ni. Ukhidha min khatayahum, lalu diambil daripada salah orang lain pula, faturihat alaihi, dicampur atas muka dia pula. Dah pahala dia habis sebab dia duk kutuk orang tu, fitnah orang tu, fitnah orang ni. Apatah lagi kalau memfitnah para ulama, para pejuang, lalu pahala dia dapat kat orang, dah habis dah pahala. Dia kata, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, apabila dah hilang, selesailah, habislah kebaikan-kebaikan dia sebelum selesai, sebelum diselesaikan masalah yang berlaku, sebelum dibagi pahala kepada orang lain, pahala dah selesai, kes tak selesai lagi, maknanya dah tak boleh dah nak bagi pahala kepada orang, salah tu masih banyak, sebelum selesai lagi, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, ambil pula dosa orang, dicampur atas muka dia, summa turiha finnar, lalu dicampur dia dalam neraka. Jadi takut tuan-tuan dengan dua ayat Quran yang saya bacakan tadi, dua hadis Nabi ini perlu menjadi peringatan kepada kita semua. Jangan cepat melontarkan tuduhan, fitnah kepada orang, dan buat zalim kepada orang. Termasuk buat sebahagian daripada maksud kezaliman kepada orang ni, kita tuduh, kita cipta sesuatu isu untuk menyabitkan, mensalahkan pihak lain. Di sini tuan-tuan, apa yang saya nak sebut, isu yang sebenarnya, itu sebagai mukadimah untuk peringatan kepada kita semua. Di tangan saya ini ada senarai. Ada senarai 57 orang ustaz-ustaz ataupun penceramah-penceramah Wahabi di Malaysia yang tuan-tuan sebahagiannya dah tahu. Sebelum 2020. Hari ini saja pula saya dapat senarai baru. Penceramah Wahabi ataupun ustaz Wahabi di Malaysia ni mencecah sampai 120 orang. 120 orang ni yang kepala-kepala lah. Dipanggil anak-anak buahnya. Maknanya pengikut-pengikutnya ramai lagi. Saya akan baca senarai ke semua nama-nama ustaz-ustaz Wahabi, ustaz-ustaz yang dituduh sebagai Wahabi, dan juga penceramah-penceramah sebagai Wahabi, yang dituduh sebagai Wahabi. Kita nak cek siapakah mereka ini, apakah amalan mereka yang dianggap boleh dikatakan sebagai Wahabi. Sebab tadi dah kita baca tadi, ayat Quran larang kita dusta, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaruna 'ala Allahi al-kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Kita tak kata orang nu halal haram, boleh tak boleh, ini Wahabi, ini tak Wahabi, kita sifatkan dengan lidah kita untuk menuduh orang lain. Lepas tu dalam hadis pula sebut apa dia? Dalam ayat yang kedua, jangan kamu menuduh saudara kamu. Jadi kita nak tengok di sini tuan-tuan. Senarai nama-nama yang saya akan baca ni, apakah hujah bagi pihak yang menuduh dan mendakwa mereka ini Wahabi, sama ada di sudut i'tiqad ataupun amalan mereka. Saya baca tuan-tuan. Semua orang dah tahu dah. Yang pertama, Dr. Asri Zainal Abidin. Yang kedua, Dr. Rozaimi Ramli. Yang ketiga, Dr. Fathul Bari. Yang keempat, Masadi Masyuni. Sebahagiannya memang saya tak kenal nama-nama ni, tapi ini nama senarai yang dihantar kepada saya, dan benda ini viral di dalam negara kita, senarai nama-nama Wahabi. Yang kelima, Dr. Fadlan Osman. Dan 4 orang doktor, semuanya Wahabi juga. Yang keenam, Sifu Nasir. Yang ketujuh, Hussein Yi, Ustaz Hussein Yi. Yang ke-8, Ustaz Muhammad Yasin. Yang ke-9, Kapten Hafiz Firdaus. Yang ke-10, Ustaz Khairul Ikhwan Abdul Mustaqil. Jadi kita nak cek seorang-seorang ni. Tuan-tuan, malam ni kita nak muzakarah sikit. Kita nak bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar maklumat. Apakah iktikad mereka, pegangan mereka, amalan mereka yang boleh disabitkan dengan Wahabi ini, yang secocok dengan amalan Wahabi.
saya dah ceramah dan bagi penerangan beberapa kali. Saya kata Wahabi ni tak ada. Tapi dalam senarai ni mereka kata memang di Malaysia ni ada Wahabi. Jadi kita nak tanya apakah i'tiqad mereka, amalan dan perbuatan mereka yang boleh dikaitkan ataupun disabitkan dengan Wahabi. Yang ke-11 Dr. Mazli Malik. Yang ke-12 Dr. Ahmad Jailani. Yang ke-13 Ustaz Halin Hassan. Yang ke-14 Ustaz Asri Sobri. Yang ke-15 Ustaz Esa Daraman. Yang ke-16 Dr. Basir Abdul Rahman. Yang ke-17 Dr. Basri Ibrahim. Yang ke-18 Dr. Johari Mat. Ni semua doktor-doktor belakang ni tuan-tuan. Macam mana universiti boleh memberi pengiktirafan kepada mereka, boleh bagi PhD kepada mereka, sedangkan mereka ini dianggap sebagai Wahabi. Yang ke-19 Dr. Abdullah Yassin. Yang ke-20 Ustaz Rasul Dahari. Yang ke-21 PU Asman. Yang ke-22 PU Yusuf Arma'in. Yang ke-23 Cik Fikri Cik Hussein. Yang ke-24 Ustaz Salman Adi. Yang ke-25 Ustaz Nasai Hanafi. Yang ke-26 Maulana Asri Yusuf. Maulana Asri pun kena juga. Dikaitkan juga dengan Wahabi. Yang ke-27 Ustaz Khairi Anwar IGN. Yang ke-28 Abu Hafiz Salahuddin. Yang ke-29 Izu Ala. Yang berkhidmat di JAKIM. Yang ke-30 Ustaz Aizan Mas'ud, berkhidmat di JAKIM juga. Yang ke-31 Syam Kamikaze. Yang ke-32 Wardina. Yang ke-33 Amin Idris. Yang ke-34 Ustaz Fauzi Daraman. Yang ke-35 Ustaz Azwira Aziz. Ni doktor lah dua-dua ni, Dr. Fauzi Daraman, Dr. Azwira Aziz. Yang ke-36 Dr. Farouk Musa. Yang ke-37 Ustaz Idris Sulaiman. Yang ke-38 Dr. Zulkifli Al-Bakri. Menteri Agama ni pun dikaitkan dengan Wahabi. Yang ke-39 Khairi Nonci. Yang ke-40 Hasrizal Jamil. Yang ke-41 Tengku Asmadi. Yang ke-42 Abid Muhammad Noor. Yang ke-43 Abdullah Al-Qari. Yang ke-44 Dr. Kamilin Jamilin. Yang ke-45 Dr. Ahmad Najib Abdullah. Yang ke-46 Dr. Zaharuddin. Yang ke-47 Dr. Zahazan. Yang ke-48 Wanji Wan Hussein. Yang ke-49 nama saya pun ada di sini. Masya Allah. Yang ke-49 Maulana Fakhur Razi. Ingat tak ada juga dia dikira sebagai Wahabi. Sedangkan saya mazhab Syafi'i. Ada juga Wahabi. Yang ke-50 Muhammad Yaakob Yunus. Yang ke-51 Nawawi Subbanti. Yang ke-52 Asri Khalid. Yang ke-53 Hamizi Jamaluddin. Fizu Mizi. Yang ke-54 Maulana tadi sebut dah tadi. Asri Yusuf, Maulana Yusuf samalah. Yang ke-55 Ustaz Daud. Yang ke-56 Khairi Irza Ramli. Yang ke-57 Ustaz Muhammad Rizal Mat Malaya. Ini yang senarai sebelum 2020. Yang hari ni saya dapat senarai lebih banyak lagi, 120. Jadi isunya di sini, soalan saya, mana-mana penceramah yang duk lantang ceramah yang kita tengok di Malaysia ini, mana-mana penceramah ustaz-ustaz tok guru yang kata di Malaysia ini ada Wahabi. Dan ini senarai nama-nama yang dikaitkan dengan Wahabi, cuba terangkan, kena berani tampil ke depan. Berani tampil, sebut, nama dah ada. Amalan apakah yang mereka yang boleh dikaitkan dengan Wahabi? Sebut amalan apa yang mereka buat ni, dikatakan, sebab inilah kami kata mereka Wahabi, sebab ini amalan dia. 1, 2, 3, 4, 5, ini amalan ni, ini amalan Wahabi. Dan yang kedua, i'tiqad. I'tiqad lebih penting lah. Apakah i'tiqad, pegangan, pendirian, akidah mereka yang dikaitkan dengan Wahabi? Jadi mana-mana penceramah di seluruh Malaysia ini yang mengaitkan individu yang saya bacakan nama ini tadi adalah Wahabi, tolong tampil. Ini kita bukan kelahi ini, kita nak bahas satu-satu. Kalau betul ada Wahabi, saya pun akan bersama-sama dengan golongan yang menuduh ni, akan saya bawakan memang mereka ini Wahabi.
Syiah, mereka ini Wahabi. Apakah amalan mereka? Kita nak bongkarkan kepada masyarakat bahawa amalan mereka tidak boleh diikuti. Akidah dan pegangan mereka juga tidak boleh diikuti. Sekarang ni sebab pihak yang mendakwa dan menuduh tidak mengemukakan bukti. Sedangkan Quran ajar kita, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah hujah kamu, dalil kamu sekiranya kamu benar. Okey. Bila kamu kata satu pihak Wahabi, maka kamu kena buktikan apa amalan mereka. Jadi tuan-tuan tolong share kuliah ringkas pada malam ini dengan para sahabat supaya didengari oleh semua dan kita nak jawapannya. Insya-Allah saya akan berusaha jawab satu persatu. Apakah amalan yang dikatakan dengan Wahabi dan etika yang dikaitkan mereka ini, ada berapa tadi? 57 orang tadi dikaitkan dengan Wahabi. Kita tak boleh pakai tuduh dia. Jadi saya rasa ustaz-ustaz, tok-tok guru, mana-mana penceramah ni dia beranilah. Dia berani tampil mengemukakan hujah dan dalil. Kita akan bincang sebagaimana bab-bab yang sebelum ini. Amalan ni dikaitkan dengan memang ini perbuatan Wahabi. Amalan mereka amalan Wahabi. Etika mereka etika Wahabi. Sebut 1, 2, 3 apa dia. Kita nak cuba bermuzakarah. Ni bukan nak kelahi ni. Jadi sebelum kita mati, kita kena selesai atas dunia dulu. Sebelum kita dibicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita duk dengar dah lama dah. Orang ni Wahabi, orang ni Wahabi, orang ni sesat ini, orang ni pengikut Ibn Taymiyah, orang ni pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kita nak tahulah apakah amalan itu yang dianggap sebagai Wahabi yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab pihak yang menuduh ni mengatakan mereka ini bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka mengeluarkan 57 orang ni daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka saja Ahli Sunnah wal Jamaah. Hak pokok ni bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pokok ni semua Wahabi. Jadi kita nak tahu apakah etika mereka. Apakah amalan mereka yang 57 orang ni, termasuk saya sendiri, yang dikatakan sebagai Wahabi, kita nak dengar. InsyaAllah mungkin selepas ni orang akan hantar WhatsApp bertubi-tubi kan. Orang akan kemukakan. Ini Wahabi ni sebab gini. Kena bagi alasan. Kalau tak berani jangan cakap lah. Kalau berani maknanya kemuka apa alasan. Jangan pakai tuduh. Sebab duk tuduh ni kita dengar bertahun-tahun dah. Mana-mana masjid, mana-mana surah pergi ceramah, lepas tu buat forum lagi, bahaya Wahabi. Kita nak tahu apa amalan Wahabi yang dianggap sebagai salah, yang bertentangan dengan aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi setakat itulah maknanya tazkirah ringkas, tazkirah santai dan soalan yang saya nak tanya penceramah yang mengaitkan nama-nama ini dengan Wahabi. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.